kami Tuhan, curahkan Tuhan Roh Kudus-Mu, pengurapan-Mu ya Tuhan. Amin. Penuhi kami, basahi kami, basahi yang成结局所你大能同在，使我心渴慕，我渴慕，来充满我，亲爱圣灵再次触摸我，使我心呼求，我呼求，医治忧伤破碎心灵，释放属天能力，震华万族万邦起来颂扬你真理。 Liburkan urapan-Mu Tuhan malam ini Tuhan. 滋润我心，彰显你爱。 Penuhi setiap kami Tuhan, penuhi setiap kami Tuhan. 圣灵欢迎你，亲爱圣灵欢迎你，彰显你恩雨，医治我心，彰显你恩雨，医治之地，万民都要看见你的荣耀降临，全地，你恩雨滋润我心，圣灵欢迎你，亲爱圣灵欢迎你，彰显你恩雨，医治我心，彰显你恩雨，医治之地，万民都要看见你的荣耀降临全地，人的圣灵降临，圣灵降临我，降临圣Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, Engkau curahkan Tuhan，主啊，圣灵，求你降临，求你降临，主啊，在这里我们预备好了，我们预备让我们这个土地是你滋润，用你的圣灵来滋润，Tuhan。 Amin. Sudah siap tanah hati kami, Engkau curahkan pengurapan-Mu Tuhan, basahi kami Tuhan, biar kami menjadi tanah yang subur, tanah
yang gembur, yang dapat Engkau sebarkan benihmu dan dapat bertumbuh, berbuah, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, kami serahkan Tuhan pada hari ini, kelas pada hari ini Tuhan, di dalam kedaulatan-Mu. Engkau yang bekerja, Engkau yang berdaulat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus。主啊，主啊，主啊，我们把今天晚上的课程交在你恩手中。主啊，主啊，让你自己亲自的带领，亲自的动工。主啊，你亲自的引导我们每一个人。主啊，主啊，主啊，求你的恩膏，你的新的恩膏浇灌，充满每一个人，充满我们每一个人。主啊，充满我们，不断的充满，让我们的心田被你滋润，被你的圣灵滋润。Biarlah tanah hati kami Tuhan terus Engkau basahi, sehingga tanah hati kami tidak lagi kering Tuhan, sehingga tanah hati kami boleh menjadi tanah yang subur, yang gembur Tuhan, yang dapat bertumbuh oleh benih-benih daripada Engkau. Tuhan, Engkau yang membajak tanah hati kami Tuhan. Amin, amin. Serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau ambil alih dari awal sampai akhir Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan untuk terus memuji, memuliakan Engkau. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan. Kami mau Tuhan, bawa kami masuk Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi Tuhan. Mari Tuhan, 求你带领我们，我们要更深的进入，更深的进入你的同在里。求你带领，我们要继续的赞美你，我们要继续的敬拜你，奉耶稣基督的名。Ora shikara paka shikara， 求你带领我们，求你带领我们，求你带领我们，shikara paka shikara Ora bara shika bara ora baka bara siara bara pakara takara paka shikara dia kara ora bara ora bara shikara paka bara ora bara sika bara ora bara kara baka saka bataka dia bara ora Penuhi bara kami Tuhan, mau Tuhan, penuhi kami lebih lagi. sika bara ora bara Kami mau dipenuhi oleh Engkau Tuhan malam ini Tuhan. sika bara Jangan biarkan hati kami kosong, pikiran kami kosong, sehingga iblis masuk merasuki setiap hati-hati kami Tuhan. Mengisi hati kami dengan sesuatu yang bukan berasal darimu Tuhan. 主啊，让你充满我们的心，不掉一切从手底来的。 Urapi kami lebih lagi Tuhan. Urapi kami lebih lagi Tuhan.主，我来寻求你的面，求你充满我，来充满我。主，我渴慕你的同在，求你接近我，来充满我。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，你的宝血洗净我。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，你恩典为我冠冕。
主你充满我，来充满我。主，我渴慕你的同在，求你接近我，来充满我。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，你的宝血洗净我。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，你的恩典为我冠冕。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，你的宝血洗净我。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，你的恩典为我冠冕。耶稣，耶稣，我们呼求你，耶稣，我们呼求你的名。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，你恩典为我冠冕。是的，那么深的。Silakan Papi. Uria bara seka bara 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 bara. Braba saka bara bara bara. Uria bara bara bara. Iria bara bara seka bara bara bara. Uria bara 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 bara. Saka bata kara. Iria bara bara. Kita siapkan hati kita mau terima penjamang kudus Uria bara. Tuhan malam ini kuduskan kami semua hamba-hamba-Mu karena kuasa darah Yesus. Kami tahu darah Yesus penuh kemenangan. Darah Yesus telah mengampuni segala dosa kami dan semua pelanggaran kami, bahkan semua luka-luka kami. Tuhan, malam ini Kau sudah sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Lepas kami, bebaskan kami, merdekakan kami. Untuk kami ada di dalam hadirat-Mu, ada di dalam tuntunan-Mu, di dalam kuasa-Mu. 在你的引导，在你的大能里。感谢赞美你。 Terima kasih Tuhan. 感谢你的美善。 Terima kasih buat kebaikan-Mu. 感谢你，我们的预备，我们的饼，我们的杯。 Kita siapkan roti dan anggur kita. 我传给你们的也是从主领受的。 Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima daripada Tuhan. 就是主耶稣基督被卖的那夜，拿起饼来，举起我们的饼。 Yaitu pada malam ia diserahkan, Yesus mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kita. 就谢了，就剥开说：“这是我的身体，为你们舍的。” Ia mengucap syukur dan memecah-mecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. 你们应当如此行，为的是纪念我。 Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. 我们手上所举的饼代表耶稣的身体。 Roti yang kita angkat di tangan kita melambangkan tubuh Yesus. 为我们每个人破碎。 Yang dipecahkan bagi saudara dan saya. 让我们以基督的身体有亲密的沟通。 Biar kita dengan Tuhan ada satu hubungan yang akrab dan intim. 我们尊敬他。 Mari kita hormati. 用耶稣基督的名一起领受。 Kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
谢主，感谢主。 Terima kasih ya Tuhan Yesus. 饭后也照样拿起杯来，举起我们的杯， Demikian juga ia mengambil cawan, mari angkat cawan di tangan kita. 说这杯是用我的血所立的新约。 Dan yang berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. 你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念。 Biarlah engkau perbuat ini setiap kali meminumnya sebagai peringatan akan aku. 我们手上所举的杯代表耶稣的宝血， Cawan di tangan kita adalah lambang dari darah Yesus 为我们流出的， yang mengalir buat kita. 我们感谢他， Kita bersyukur kepadanya 我们尊敬他， dan kita hormati. 奉耶稣基督的名一起领受。 Kita sama-sama terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 乌拉巴卡巴拉巴拉，夏拉巴拉巴拉巴拉，乌拉巴拉巴拉巴拉，主耶稣，主耶稣， Tuhan Yesus ya Tuhan Yesus. 这是你的儿女的祝福人。 Inilah anak-anakmu. 直到今天晚上，你就在我们当中。 Ini tahu malam hari ini engkau ada di tengah kami. 今天你要释放我们， Malam ini engkau mau membebaskan kami. 主啊，我们相信 Kami percaya ya Tuhan. 你要恩膏你的仆人，要传讲信息的和翻译的。 Engkau akan urapi hambamu yang menyampaikan kebenaranmu juga penerjemah. 让他们同感一灵，把你的话语宝贵的话语释放出来。 Biar mereka satu hati satu roh melepaskan firman. 因为你的话语揭开就发出亮光， Karena firmanmu ketika dilepaskan akan memancarkan cahaya. 因为你的话语释放出来的时候，就带着能力、权柄。 Karena ketika firmanmu dilepaskan akan membawa kuasa dan otoritasmu. 因为你的话就是你自己。 Karena firmanmu adalah engkau sendiri. 今天晚上要释放你的众子民， Malam hari ini yang akan membebaskan semua umatmu. 今天晚上要医治你的众子民。 Malam ini akan menyembuhkan umatmu. 圣灵不停的恩膏向下，拉巴谢的呀， Biar Roh Kudus engkau tercurah terus. Ria bersikri lo拉巴哈巴，拉巴塞卡巴呀，Ria bersikri，把这家的天使守卫着你的子民，每个家、每个众子民都在你保守、看顾、带领之下。 Utus malaikatmu, malaikat peperangan untuk berjaga-jaga melindungi rumah setiap umatmu. 我们感谢你， Kami bersyukur ya Tuhan. 感谢赞美你， Terima kasih puji Tuhan. 属灵的气氛， Suasana surgawi, suasanamu, 天上的 suasana yang dari surga 就在我们当中。 ada di tengah kami. 感谢赞美耶稣， Terima kasih puji Tuhan Yesus. 向下喜乐的恩膏充满你的儿女们。 Urapi kami dengan curahan pengurapan sukacitamu. 哈利路亚！让我们以喜乐的心迎接神的话。 Biar kami menyambut firman Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. 阿门。 Amin. Amin. Shalom saudara. 大家平安， Shalom saudara. Salam malam. 平安。 Semuanya bersukacita hari ini, amin. 每一位都充满喜乐，是不是？ Kita mau menantikan hari Rabu, kita mau belajar hal-hal yang baru, amin. 我们一定一直等这个礼拜三的课程，因为我们要再来学习。 Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang mentalitas mengasihani diri. 上个星期我们已经谈自怜的心， Saat ini kita mau belajar tentang kembarannya, saudaranya. 这个礼拜我们要来谈他的双胞胎， Yaitu mentalitas korban, mentalitas korban. 就是受害者的心，就是受害者的心。 Nah, kenapa saya bilang korban, kembaran? 为什么我会说他是双胞胎？ Karena ada hubungannya mirip sekali. 因为这两
件事是很相像。 Kadang kita nggak sadar kita memiliki ini. 有时候我们没有觉得我们有 Nah, mentalitas korban itu seperti apa? Saya akan ceritakan sebuah contoh. 这个受害者的心是会怎样的？我会说一个故事来给我们。 Nah, misalnya ada suami istri, 比如说有一个夫妻， istrinya itu selalu dilukai, disakiti oleh suaminya. 这个妻子常常被她的丈夫伤害了， Dan kemudian si istri ini selalu memendam lukanya. 妻子呢就是一直把她的伤害就是放在心里， Dia nggak mau melepaskan, nggak mau mengampuni. 她不肯放下这个伤害，也不想去饶恕。 Akhirnya dia selalu menceritakan ke orang lain bahwa dia suaminya seperti ini, dia terluka. 结果呢，她就常常会说给别人听关于她丈夫是怎样的，然后她是受害的。 Dan akhirnya orang lain pun merasa kasihan gitu. 那结果其他人听到就觉得她很可怜。 Dan sehingga pada saat orang kasihan, si istri ini merasakan bahwa oh, waktu saya seperti ini ada orang yang mengasihi saya. 当有别人听到她的伤害呢，这个人就是会就是很可怜她这样子。那这个妻子就觉得，如果我这样的状况下面，就是我在伤害的下面呢，别人就是会同情我，会可怜我。 Jadinya si istri ini dia bukannya berusaha untuk membereskan lukanya, tapi dia menikmati perhatian orang saat dia terluka. 所以这个妻子呢，没有想去解决他的伤害，就是一直包这个伤害，因为觉得有了这个伤害，别人就是会同情他，可怜他。 Akhirnya dia memanfaatkan perasaan ini, memanfaatkan rasa terluka ini. 所以他就利用这个情感，就是利用这个伤害。 Nah, ini yang disebut dengan mentalitas korban. 那这个就是说受害者的心。 Ada sebuah perasaan tidak berdaya, perasaan tidak mampu dari dirinya. 就是没有无能为力的这个感觉在他自己。 Perasaan yang tidak berdaya ini lama-lama kalau tidak dibereskan, 如果这个无能为力的感觉久来久去没有去解决掉， itu membuat seseorang itu percaya bahwa dia tidak akan bisa ngapa-ngapain dalam hidupnya. 就是让这个人觉得他不能做什么。 Dia akan merasa bahwa dia tidak bisa mengubah hidupnya, semua tergantung keadaan dan orang lain. 他会觉得他没办法来改变他的生命，没有改变他的生活，因为一切都是就来靠别人，靠他的那个环境。 Jadi kalau ada sesuatu yang buruk terjadi dalam hidupnya, itu adalah kesalahan orang lain atau kesalahan. 如果在他生命当中有发生不好的事，就是别人的错。 Nah, kalau kita dari ini bisa terjadi dari masa kecil. 这样的情况就是开始会有，就是从我们小的时候。 Jadi kalau kita dari kecil pertumbuhan kita ada luka tidak dibereskan, ini akan membuat kita menjadi perasaan korban. 如果我们从小有伤害在我们里面没有去解决掉，那我们长大以后就是会变成一个有受害者的心的人。 Nah, kita lihat ya kenapa hal ini bisa berkembang. 我们来看为什么这样的情绪会发展呢？ Misalnya kalau ada anak kecil nih, dia waktu masih kecil, dia berlari-lari dan akhirnya jatuh terluka.
比如说有一个小朋友，他就是在奔跑的时候，他不小心就摔跤了。 Nah, mungkin waktu dia jatuh terluka, dia pasti kan kaget. 那当他摔跤的那个第一时间里面，他一定是会惊讶的， Dia melihat ada orang lain apa enggak. 或者他会去抬起头来看，他身边有没有别人。 Ada anak kecil yang waktu jatuh dia lihat, terus dia nggak nangis, dia bisa bangkit sendiri, tapi ada yang langsung nangis. 有时候有小朋友，如果他摔跤了，他抬头看看，然后他就自己起来，他不会哭。但是有一些呢，他就不起来，就是会在那边哭。 Biasanya kalau ada orang tuanya lihat dia jatuh, pasti kan akan digendong, terus dibelai-belai, oh sakit ya gitu ya. 有时候就是小朋友摔跤了呢，他的父母呢，就是会抱紧他，就是会拍拍他，然后就是说你跌倒吗？很痛吗？ Ada orang tua yang sukanya gini, anak itu jatuh, si orang tua pukul-pukul lantainya, bilang wah lantainya jahat, lantainya buruk. 有时候有的父母呢，看了他的小孩摔跤了，就是会把这个石头呢，还是地板呢，就是打一打，就是说啊，就是你害了我的孩子摔跤了。 Nah, ini respon yang buruk dari orang tua. 那这样的反应是不好的，从这个父母当中出来。 Dari kecil udah diajarkan bahwa selalu sesuatu yang salah harus ada yang disalahkan. 他就一直教他的小孩，从小就教他，如果在你生命当中有发生了什么不好的事，都是别人的错，环境的错。 Nah, si anak kecil ini waktu dia terluka, dia digendong, dia akan berpikir bahwa wah, kalau saya jatuh saya digendong. 这个小孩呢，如果他跌倒了，然后被父母抱起来了，他会想啊，我会被抱起来呀。 Nah, lama-lama dia akan berpikir bahwa kalau saya terluka, saya menghadapi sesuatu yang buruk, orang tua saya akan menjaga saya. 那久来久去，这个小朋友就是会觉得那如果我受伤了，那我父母就是会来安慰我。 Saya akan mendapatkan perhatian dari orang tua atau dari orang lain. 那我能够领受到我父母的关心还是别人的关心。 Selama pertumbuhan anak kecil itu, dia akan berusaha untuk menjadi dewasa. 那在这个小朋友成长的当中呢，他就不会变得不会成长变比较长大的。 Tapi kalau dia itu tidak bisa menjadi dewasa, dia dimanjain, dia itu tidak mandiri. 那当他还不能长大，就是一直依靠别人这样子，不能自己做什么，就是要依靠别人。 Dia tidak akan bisa mengembangkan rasa tanggung jawabnya. 他就不会有 mengembangkan rasa tanggung jawab, tidak bisa bertanggung jawab. 他就不会去负责他的责任。 Kalau saat dia terluka, dia akan mencari orang lain. 当他受伤了，他会找别人。 Dia akan banyak bergantung pada orang lain. 他就会比较多去依靠别人。 Yang bahaya kalau dia selalu tergantung pada orang lain. 很危险的呢，就是他一直依靠别人。 Sedikit-sedikit dia cari orang lain. 有一点点事情，他就跑去找别人。 Dan akhirnya dia merasa bahwa semua itu terpusat pada saya. 那久来久去呢，他就会觉得一切的都是他的终点就是我。 Setiap kali melakukan kesalahan, orang lain yang salah, keadaan yang salah, bukan saya yang salah. 那当我犯错了，就是不是我的错，就是别人的错，就是环境的错。 Kenapa? Karena dia merasa bahwa dengan menyalahkan orang lain, saya tidak perlu bertanggung jawab atas diri saya sendiri. 因为他会觉得，如果我去怪罪别人那我就不用去负责责任了。 Dengan begitu, saya tidak perlu mengambil resiko terhadap hidup saya. 这样子我就不要来把我生命来
引导在这个危险当中。 Dan dengan orang-orang yang punya mentalitas korban ini selalu berusaha untuk mencari perhatian orang. 这个有伤害者心的人啊，他就会常常去找别人的注意。 Pernah nggak ketemu satu orang mungkin ya di tengah-tengah di teman-teman Bapak Ibu ada yang selalu cerita itu selalu dia yang selalu susah. 你们有没有遇见过比如说我们的朋友还是家人啊，有一个人就是常常会说他自己是受害者啊，他就是很苦啊。 Mungkin satu kali kita dengar ceritanya dia susah, kita berpikir, oh memang dia kayaknya kasihan ya. 那有一次我们听了他说他的苦情，我们会觉得他是很可怜。 Tapi kalau sudah 2-3 kali dia cerita selalu menceritakan hal yang sama, dia selalu susah, kita lama-lama akan merasakan apakah ini benar. 那当他在1次、2次、3次一直的在说他的苦难啊，那我们会怀疑，会在想这个是不是对的？ Kita akan menjadi bosan, kita akan merasa kita tidak mau dekat-dekat sama orang itu. 我们会变成对他有厌烦的，不想靠近他。 Dia akan seolah-olah membuat diri itu kasihan banget. 当他会让自己就是变成了就是很可怜的状况当中。 Semua kata-katanya negatif. 他所出来的话也都是负面的。 Tidak ada yang buat dia itu yang dia selalu mengeluh, tidak ada yang buat dia itu yang bisa membahagiakan dia. 他一直埋怨，好像没有一件事能够让他幸福还是高兴。 Kalau kita menasehati dia, rasanya semua nasihat itu mental, nggak ada yang masuk. 有时候好像有时候我们劝他，好像我们说的我们劝他的话也都是没有进去他的脑袋里，都是一切都是在出来。 Selalu ada orang lain yang disalahkan atas kehidupan dia. 一直有别人来让他责怪对他生命当中所发生的不好的事情。 Yang pasti orang-orang seperti ini, teman-temannya itu tidak akan bisa bertahan lama terhadap dia. 那如果这样的人一定他的朋友是不耐烦对他，不能很久就是在他身边。 Jadi dia akan orang yang seperti ini akan kehilangan banyak sekali kesempatan dalam hidupnya. 这个人会失去很多的 kehilangan kesempatan机会。他会失去很多机会在他生命当中。 Kenapa? 为什么呢？ Kita ini diciptakan untuk membutuhkan orang lain, tapi kita juga harus bisa menjadi orang yang mandiri. 我们被创造是本来就是需要别人的，但是我们自己也是要能够有独立性的。 Kita yang memegang setiap setiap kita yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam hidup kita. 我们自己要负起责任，对于我们生命当中所发生的事情。 Kita mau bahagia, kita mau susah, itu semua tergantung dari kita. 我们要高兴还是幸福，还是在苦难当中，这是我们的责任。 Kita sukses ataupun kita gagal, itu semua tergantung diri kita sendiri. 我们成功或是失败，都是在于我们自己。 Kalau kita selalu menggantungkan diri kita pada orang lain, 那当我们一直靠着别人的时候呢？ maka tidak ada satupun yang bisa memuaskan kita. 那时候没有一个人还是一件事能够来满足我们的心。 Nah, kita mau lihat, mungkin di antara kita ada yang merasakan seperti ini. 我们要来看，应该在我们当中有些人都是这样子。 Orang-orang yang punya mentalitas korban ini akan berpikir seperti apa? 这个有受害者心态的人，他会怎么样去想？ Yang pertama, orang yang memiliki mentalitas korban itu berpikir bahwa semua kesalahan itu orang lain yang lakukan.
这个人啊，就是有受害者心态的人啊，都是会一直想，一切的都是别人的错， Tidak pernah kita yang salah. 从来没有自己是错的。 Saya adalah korban. Saya itu adalah orang yang menderita. 我是受害者，我是很可怜的一个人， Jadi orang lain tidak bisa menyalahkan saya. 所以别人不能来责怪我。 Kalau saya disalahkan, yang benar adalah kamu yang salah, bukan saya. 如果有人来责怪我，就是不是我的错，就是你的错啊，你来责怪我。 Nah, itu pokoknya kalau kita mendengar orang selalu berkata bahwa selalu orang lain yang salah, selalu orang lain yang salah, itu sudah satu ciri-cirinya. 那如果我们常常听见有人一直觉得他自己是对的，是一直别人的错，那这个是他这个受害者心态的另一个想法。 Yang kedua, dia selalu berpikir bahwa setiap hal buruk yang terjadi dalam hidup saya itu karena orang lain. 第二呢，他总认为自己生命中所有的不如意、不快乐都是别人造成的。 Misalnya, orang tua saya tidak didik saya seperti ini. 比如说，父母如不这样教育我， Guru saya tidak adil terhadap saya. 我的老师对我不公平， Atau pasangan saya tidak memperlakukan saya seharusnya. 或者我的配偶对待我不好的对待我。 Di dalam kerjaan, bos saya itu selalu kasih kerjaan yang lebih berat buat saya. 在工作当中，我老板给我那么大的压力， Jadi selalu ada keadaan itu yang membuat kita buruk. 就是有时候就是都是有事情会让我们觉得就是很不好的， Semua karena orang lain. 那一切都是因为别人。 Yang ketiga, ciri-cirinya. 第三个呢， Orang yang mentalitas korban itu akan berpikir 这个有受害者心态的人会觉得 bahwa takdirnya, nasibnya itu selalu buruk. 就是他会觉得自己天生命运太差了， Dia tidak pernah beruntung dalam hidupnya. 他一直没有，他一直觉得没有 Tidak pernah beruntung ya. Tidak pernah ada yang baik lah dalam hidupnya lah. 就是一直在他生命当中就没有发生好事，就是他的命运不好。 Misalnya, saya dilahirkan dalam keluarga yang miskin. 比如说我出生在贫穷的家庭当中， Atau saya dilahirkan di Indonesia. 或者我是出生在印度尼西亚， Saya dilahirkan jadi seorang laki-laki atau perempuan. 我出生成为一个男人还是女人， Atau saya dilahirkan di generasi yang salah. 还是我生在不对的时代中， Atau saya dilahirkan nggak punya bakat ini atau bakat itu. 或者我生下来就是没有一个能力， Jadi semua karena nasib takdirnya tidak pernah ada yang baik dalam hidup. 那一切都是因为他的命运不好。 Nah, kita lihat kalau yang pertama itu kesalahan itu dari orang lain. 第一，我们看错的就是别人； Kedua, keadaan buruk itu juga karena orang lain. 第二呢，不好的状况也是别人造成的； Ketiga, itu nasibnya buruk. 第三呢，就是他的命运不好。 Jadi, kalau kita selalu melihat orang yang berpikir seperti ini adalah orang yang mentalitas korban. 那如果我们有见到有这样想法的人呢，他就是有受害者心态的人。 Punya salah satu pikiran aja udah nggak baik ya. 有其中一个呢就已经不好了。
Apalagi kalau kita ketemu orang yang ketiganya pikirannya seperti itu. 更何况我们见到的人有这个3个想法在他生活里面。 Jadi orang yang memiliki orang yang memiliki pikiran seperti ini, hati seperti ini, 如果有这样想法的人呢，还是有这样的心的人呢， itu tidak akan bisa dekat dengan orang lain. 他不能亲近跟别人亲近的， Semua orang dekatnya akan disalahkan. 他身边的人都是会被他责怪。 Keluarganya, pasangannya, anaknya, orang tuanya, 他的家人、他的配偶、他的孩子，他就是， ataupun bahkan orang yang tidak dikenal yang berusaha membantu dia pun bisa disalahkan. 还是他不认识的人想要帮助他的。 Misalnya kalau ada orang yang miskin, 比如说，有穷人， dia punya mentalitas korban. 他拥有受害者心态的人， Terus dapat bantuan pemerintah, 然后呢，有政府来补助他， dia dikasih uang 1 juta. 政府给他费用1条， Orang ini tidak akan mengucap syukur, oh terima kasih 1 juta dikasih saya. 这样的人呢，不会说啊，感谢你，你给我了钱， Dia akan berpikir 1 juta bisa beli apa? 他会一直想这个1000万能够来做什么呢？ Kenapa cuma 1 juta, yang lain bisa dapat 2 juta? 为什么是1000万，别人可以拿到2000万呢？ Dia tidak berpikir udah bagus dikasih 1 juta. 他没有想，已经很好了，可以拿到1000万。 Nah, jadi ini sangat parah ya. 这样的人就是很严重的。 Dia nggak akan pernah bisa hidup tenang. 这样的人呢，从来不能生活到平静的当中， Selalu mengasihani diri sendiri. 一直来可怜自己。 Pahit, terluka. 就是有受伤啊，有苦毒啊， Terus gampang curigaan. 然后很容易对别人有怀疑心， Dan nggak bisa lihat orang senang, orang lain senang. 也是不能看到别人高兴。 Hati-hati kalau kita nggak bisa lihat orang lain senang. 我们要小心，如果我们看到别人好，我们就不快乐。 Kalau kita lihat ada orang lain jalan-jalan, kita ngomongin. 当我们看到别人出去旅游，我们就在他后面说他的； Lihat ada orang makan enak dikit, kita ngomongin. 看到别人吃好一点的，我们就去说他的不好的话。 Lihat ada orang bisa keluar uang dikit, kita ngomongin. Apa? Lihat ada keluar uang banyak, kita langsung ngomongin. 当我们看到别人拥有比较多的钱财，我们就马上去说他的坏话。 Jadi nggak akan bisa lihat orang lain senang. 我们从来不能看到别人高兴。 Nah, kita lihat di dalam kejadian, di dalam Alkitab juga ada contoh-contohnya. 在圣经当中也有这样的故事，我们再看一下，在创世纪里。 Di zaman dulu udah terjadi waktu zaman Kain dan Habel. 当该隐跟亚伯的时代已经有发生这样的事情了。 Pada saat Kain dan Habel itu mempersembahkan korban, 当该隐跟亚伯献上他们的祭， Tuhan itu berkenan kepada korbannya Habel. 那神就悦纳亚伯献上的祭。 Kain tidak senang kalau adiknya punya korban itu Tuhan berkenan. 那该隐就不高兴看到神悦纳他弟弟的祭。 Dia bukannya berusaha untuk mempersembahkan korban yang lebih baik,
他不是想办法献上比较好的祭物， malah dia membunuh adiknya sendiri. 反而他去打死了他自己的弟弟。 Dia merasa dia korban keadaannya. 他觉得他是受害者。 Dia waktu ditanya Tuhan, Kain adikmu di mana? 当他被审问到了，该隐，你弟弟在哪里？ Kain menjawab, emangnya saya penjaga adik saya? 这个该隐说，我不是我弟弟的看护人。 Nah, jadi respon Kain ini adalah respon orang yang memiliki mentalitas korban. 该隐的反应就是有受害者心态的人的反应。 Kita lihat lagi di dalam 我们在看 di dalam Alkitab ada pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam 我们在看在圣经里，当亚当跟夏娃掉在最终的时候呢， bagaimana respon mereka 他们是怎样的反应？ pada saat pengakuan berbuat dosa, ulang pada saat Adam ketahuan makan buah yang terlarang itu, 当亚当被发现去吃了这个禁果呢， Adam menyalahkan Hawa. 亚当就去责怪夏娃， Hawa menyalahkan ular. 夏娃去责怪这个蛇。 Nah, jadi orang yang memiliki mentalitas korban, dia akan berpikir bahwa 那这个有受害者心态的人呢，会想，如果 saya mau melepaskan tanggung jawab, saya alihkan tanggung jawab kepada orang lain. 我要放下我的责任，就是转移给别人。 Jadi dengan saya menjadi korban, saya nggak perlu tanggung jawab. 所以，如果我变成了受害者，我就不能来担当这个责任。 Biar orang lain yang bertanggung jawab. 让别人去当这个责任吧。 Saya berdosa karena dia. 我犯罪了，犯错了，就是 Saya 因为 korban. 他， Saya korban. 我就是他的受害者。 Nah, yang kedua kita lihat lagi. 第二呢，我们再看第二。 Raja Saul. 扫罗王。 Raja Saul itu disuruh Tuhan untuk membunuh semua binatang jarahannya. 神啊，吩咐扫罗王，灭绝一切他拿来的那个牛羊。 Tapi Saul itu malah menjadikan korban persembahan. 但是呢，扫罗王反而拿这个一切的那个牛羊，就是当成了献祭的。 Akhirnya waktu ditanya sama Samuel, kenapa malah kamu persembahkan? 所以当撒母耳先知问他，为什么你把这些当成祭物呢？ Dia bilang bahwa kambing dombanya itu sangat sehat dan banyak. 那扫罗王就说，这个牛羊就是很好，就是很健康的， Jadi akhirnya saya persembahkan. 所以我就献给神了。 Nah, orang yang memiliki mentalitas korban berpikir bahwa banyak alasan bisa membantu dia. 所以有受害者心态的人就一直在想，有很多理由可以来帮助他。 Dia menjadi korban agar punya banyak alasan. 他成为受害者是因为有很多理由。 Dia tidak perlu bertobat, dia tidak perlu menebus kesalahannya. 他不用就是来认罪悔改，他不用来
背起他的错。 Dia akan bilang, saya begini ya karena begini. 他会说：“我这样子做都是因为这样， Jadi selalu ada alasan yang membuat dia benar. 就是一直有理由来让他变成对的人。” Ingat, orang yang mentalitas korban itu nggak pernah merasa salah. 我们要记得，有受害者心态的人，永远不会觉得他自己是错的。 Nah, seringkali juga orang yang punya mentalitas korban itu berusaha mendapatkan simpati dari orang lain. 也有时候有受害者心态的人会一直来找别人的那个关心。 Kenapa? Karena pada dasarnya orang-orang di sampingnya mungkin kasihan. 为什么呢？因为应该他身边的人都是会觉得可怜他。 Dia akan memanfaatkan rasa kasihan dari orang lain. 他会利用别人的同情心。 Nah, dia memanfaatkan rasa bersalahnya, rasa kasihannya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. 他利用别人的同情心还是别人的那个关心来得到他的目的。 Tapi kita tahu bahwa kita tidak akan pernah bisa seperti ini. 但是我们知道，我们不能永远都是这样子。 Tetap ada tanggung jawab yang kita hindarin, itu harus terus dilakukan. 还是有我们的责任，我们想避开的责任，但是我们还是得去面对的。 Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. 我们的神都是公义的神， Tuhan akan selalu meminta pertanggungjawaban kita. 我们的神永远会来要我们的责任。 Kalau kita tidak pernah berusaha untuk dewasa, 如果我们永远没有想变成一个成年， dan kita tidak mau belajar bertanggung jawab, 那我们不想来学习来负起责任， kita akan menghadapi konsekuensinya. 我们会面对他所有的后果。 Seperti Adam dan Hawa, akhirnya dia diusir dari Taman Eden. 就是像亚当跟夏娃，结果他就被赶出从伊甸园里赶出去。 Kain membunuh adiknya, dia harus diasingkan. 那该隐呢，他因为杀死了他弟弟，他也是从神的面前里被排出去了。 Kemudian Raja Saul itu ditolak jadi raja. 那撒罗魔王呢就被拒绝成为一位王。 Jadi setiap orang ini yang memiliki mentalitas korban itu akan menghadapi konsekuensi. 所以如果有受害者心态的人，一定会面对他的后果。 Kita berpikir bahwa dengan menyalahkan orang lain atau kita memanfaatkan rasa rasa bersalah ini, 我们想，如果我们可以利用别人来利用这个状况啊， kita berpikir bahwa kita bisa gampang keluar dari keadaan. 我们想我们很容易可以从这不好的状况出来。 Padahal enggak. 那其实上来不， Kita semua diciptakan itu untuk bertanggung jawab. 那我们被创造就是要承担起我们的责任。 Kalau kita selalu menempatkan diri jadi korban, 那如果我们一直把我们自己摆在这个受害者心态的位置上呢， kita tidak akan pernah berubah. 我们永远不能改变。 Kita akan selalu berputar-putar menghadapi masalah yang sama. 我们一直会在同一样问题当中一直旋转。 Kita harus belajar mengenali luka kita. 我们要学习来认识我们的伤害。 Kita harus
datang kepada Tuhan minta dipulihkan. 我们要来到神面前来求主来恢复我们。 Dan kita harus belajar mengambil tanggung jawab untuk merubah diri kita. 那我们要选择来承受我们的责任， Jadi orang yang mau dikoreksi, 变成一个要被改变的人， baru kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. 我们才能够变成被神悦纳的一个人。 Kita lihat dalam Yosua 1 ayat 6. 我们来看耶稣雅记第1章第6节。 Dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. 耶稣雅记1章第6节，你当刚强壮胆，因为你必使这百姓承受那地为业，就是我向他们列祖起誓，应许赐给他们的地。 Tuhan menyuruh Yosua dan teguhkan hati. 神叫耶稣雅来刚强壮胆起来， Untuk menjadi seorang pemimpin yang bisa mendapatkan janji Tuhan, 要成为一个能够来承受神所允许的。 kita harus kuat, harus teguh. 我们要成为一个刚强壮胆的人， Tidak bisa lembek, bilang, aduh ini saya jadi korban. 不能成为一个软弱的人，就是说啊，我是受害者。 Ada masalah datang, kita langsung sembunyi, cari pembenaran diri. 有问题来了，我们就马上躲避了，来找理由，来为自己变成一个受害者。 Kalau kayak gitu kita nggak akan bisa berperang, kita akan menjadi orang yang kalah. 如果这样子，我们不能去战场上，我们就是会变成一个失败的人。 Kita lihat dalam Mazmur 15 ayat 1 dan 2. 我们看诗篇15章1到2节。 Dikatakan Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? 就是说耶和华呀，谁能集聚你的帐幕？谁能住在你的圣山？ Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. 就是行为正直，做事公义，心里说实话的人。 Oke, kita lihat siapa yang bisa menumpang dalam kemah Tuhan itu orang yang tidak bercela. 我们来看谁能住在神的帐幕里呢？就是做事公义的， Orang yang bisa melakukan yang adil. 就是能他所做的就是公义的。 Kalau orang yang mentalitasnya korban selalu lari dari tanggung jawab, 如果是有受害者心态的人呢，一直不想去承担他的责任的人， bagaimana dia bisa menerima tanggung jawab dari Tuhan? 他怎么样能够来承担神所托付给他的一切责任？ Bagaimana kita bisa hidup dengan adil kalau kita selalu menyalahkan orang lain? 我们怎么能够来活出就是做出有公义的生命啊？如果我们一直活在这个觉得自己没有错的生命当中， Jadi malam ini kita melepaskan semua mentalitas korban itu. 所以今天晚上我们要来放下这个有受害者心态的在我们里 Dulu 面。 kita selalu berpikir bahwa kita adalah korban, 如果以前我们一直想，如果我们都是受害者， kita berpikir bahwa dunia tidak adil, orang lain tidak adil terhadap kita. 我们想
如果世界对我们不公平，别人对我们不公平， Ingat kita memiliki Tuhan Yesus yang sudah mati buat kita. 我们要记住，我们有耶稣基督已经为我们死在十字架上， Dia sudah mati buat kita, dia yang jadi korban buat kita. 他已经为我们死在十字架，成为那个受害者。 Kalau ada orang yang bisa protes, yang menanggung kesalahan, itu adalah Tuhan Yesus. 如果有人要来说 Yang menebus kita, menanggung setiap kesalahan kita, 如果他要说他来承担我们的罪， itu harusnya Tuhan Yesus yang ngeluh. 应该是要耶稣自己来， Tapi Yesus tidak pernah mengeluh. 但是他从来没有埋怨过。 Nah, jadi Tuhan Yesus sudah mengambil beban kita setiap setiap kesalahan kita. 所以耶稣已经拿起我们的重担，拿起我们的过犯， agar kita dibebaskan sepenuhnya. 使我们能够被释放，完全的被释放。 Malam ini biar kita datang di hadapan Tuhan. 今天晚上我们来到神的面前， Kita minta Tuhan untuk menerangi hati kita, 我们求主来光照我们的心， mengkoreksi kita, 自己来改变我们。 dan akhirnya kita belajar untuk mengambil tanggung jawab dari Tuhan. 最后我们来学习，来承担神所托付给我们的责任， Dan kita bisa terima setiap janji Tuhan. Amin. 让我们能够来承担神所赐给我们的祝福。阿门。 Amin. Semuanya mau melambaikan tangannya. 每个人想要吗？可以挥挥手， Kita akan sama-sama berdoa. Saya undang gembala kita untuk 我 membawa. 们要一起来祷告。 Mari kita siapkan hati kita setelah mendengar kebenaran firman Tuhan. 那我们来预备我们的心，我们已经听神的真理。 Malam ini Tuhan mau bebaskan kita dari mentalitas korban. 今天晚上神要释放我们从一个受害者的心态， Tuhan mau bebaskan kita dari kuasa kendalikan korban, ialah kita sebagai korban. 神要释放我们从受害者心态的辖制， Dan kita tidak lagi terus merasa bahwa kita sendiri itu benar. 让我们不再觉得都是我们是对的。 Jangan terus merasa bahwa kita yang benar, orang yang salah. 不要一直以为我们是对的，而且一直责怪别人，或者都是别人的错。 Tuhan akan terangkan pikiran kita. Kita melihat segala sesuatu tidak negatif, tapi kita pandang Tuhan. 神要开启我们的思想，让我们不再看到一切是负面，乃是正面的。 Kita jangan lagi mau minta dikasihani orang lain. 让我们不再一直要别人同情我们， Atau minta dihargain orang lain. 或者一直要别人来珍惜我们，来关注我们。 Kita jangan biarkan ada kuasa kendalikan korban yang menguasai kita. 不要让那受害者的心态来辖制，来控制我们。 Kuasa itu harus singkirkan. 我要除掉这些黑暗势力， Mari kita siapkan hati kita. Rabasyika, 预备我们的心。 Tuhan ada di sini. 神在这里， Tuhan mau bebaskan kita semua. 神要释放我们每一个人。 Tuhan ingin kita semua mengakui segala kesalahan kita. 神要我们认罪悔改我们一切的错。 Tangan kita tidak tunjuk-tunjuk orang lain. 我们的指头没有去指定别人，
Bahkan tidak tunjuk-tunjuk segala benda-benda yang membuat kita jatuh. 包括其他的东西，怪着那些害我们跌倒。 Lebih-lebih kita tidak boleh tunjuk ke langit bahwa itu Tuhan yang adil terhadap kita. Dia tidak pernah salah. 甚至我们都不可以指住天责怪神，因为神对我们是公平的、公义，他从来不会错的。 Di surga, di langit Tuhan bertakhta. 神是宝座在天上， Di bumi di mana kita berdiam dan kita ikut Dia, itulah Tuhan akan bekerja di dalam seluruh hidup kita. 而且在这个世界上，我们住的地方是神安排我们，神管理我们。 Mari kita siapkan hati kita, kita mau doa bertobat di hadapan Tuhan. 所以我们要预备我们的心，现在我们要认罪悔改在神的面前。 Saya ngomong satu kata, yang lain ikut. 我说一句，你说一句， Dengan hati yang sungguh-sungguh. 用一个认真的心态。 Biar Tuhan malam ini dengar. 但今天晚上神听， Tuhan melihat 神看到从天上， kesungguhan hati kita. 他知道我们的认真。 Mari. 来，我们一起。 Allah Bapa, Allah Bapa, saya pernah membuka pintu saya pernah membuka pintu bagi kuasa kendalikan korban bagi kuasa kendalikan korban yang menguasai saya. yang menguasai saya. Karena itu, saya mengaku. Karena itu, saya mengaku. Mengaku dosa dan bertobat kepadamu. Mengaku dosa dan bertobat kepadamu. Saya telah menerima kebohongan dan tipu daya iblis. Saya telah menerima kebohongan dan tipu daya iblis. Hingga menundukkan hati pada iblis. Hingga menundukkan hati pada iblis. Karena itu saya mengaku dosa. Karena itu saya mengaku dosa. Dan bertobat kepadamu, ya Tuhan. Dan bertobat kepadamu, ya Tuhan. Saya menganggap diri sendiri. Saya menganggap diri sendiri. Sudah seharusnya mengalami aniaya. Sudah seharusnya mengalami aniaya. Sudah seharusnya menjadi korban. Sudah seharusnya menjadi korban. Sudah seharusnya seringkali rendah diri. Sudah seharusnya seringkali rendah diri. Dan putus asa. Dan putus asa. Anggapan ini tidak benar. Anggapan ini tidak benar. Karena itu saya bertobat. Karena itu saya bertobat. Dan mengaku dosa kepadamu. Dan mengaku dosa kepadamu. Saya membiarkan mentalitas korban. Saya membiarkan mentalitas korban. Membelokkan pandangan saya terhadap sesama. Membelokkan pandangan saya terhadap sesama. Dan terhadap Tuhan. Dan terhadap Tuhan. Saya membiarkan kesadaran dan emosi saya. Saya membiarkan kesadaran dan emosi saya. Dikendalikan oleh mentalitas korban. Dikendalikan oleh mentalitas korban. Karena itu saya mengaku dosa. Karena itu saya mengaku dosa. Dan bertobat kepadamu. Dan bertobat kepadamu. Sekarang saya memilih mengampuni. Sekarang saya memilih mengampuni. Yaitu mengampuni mereka. Yaitu mengampuni mereka. Yang pernah membuat saya menjadi seorang korban. Yang pernah membuat saya menjadi seorang korban.
Saya juga tidak akan memandang diri sendiri Saya juga tidak akan memandang diri sendiri sebagai seorang korban yang malang. sebagai seorang korban yang malang. Sekarang, dalam nama Tuhan Yesus, saya tolak. Dalam nama Tuhan Yesus, saya tolak. Saya tolak Saya tolak semua kebohongan semua kebohongan yang berasal dari kuasa kendalikan korban. yang berasal dari kuasa kendalikan korban. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya tolak. saya tolak. Saya tolak Saya tolak semua kebohongan yang datang semua kebohongan yang datang dari kuasa kendalikan korban. dari kuasa kendalikan korban. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya tolak. saya tolak. Saya tolak Saya tolak semua hal yang pernah membuka pintu. semua hal yang pernah membuka pintu. Pintu kuasa yang menjadi saya sebagai seorang korban. Pintu kuasa yang menjadikan saya sebagai seorang korban. Saya tidak lagi terus percaya. Saya tidak lagi terus percaya. Saya tidak lagi terus percaya Saya tidak lagi terus percaya akan semua kebohongan ini. akan semua kebohongan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kemenangan salibnya, oleh kemenangan salibnya, saya putuskan, saya putuskan, saya putuskan saya putuskan kuasa kendalikan korban kuasa kendalikan korban dalam kehidupan saya. dalam kehidupan saya. Saya putuskan, Saya putuskan, saya putuskan saya putuskan setiap perkataan kebohongan, setiap perkataan kebohongan, setiap perjanjian, setiap perjanjian, dan setiap sumpah dan setiap sumpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya putuskan, Saya putuskan, saya putuskan saya putuskan hubungan antara saya dengan kuasa kendalikan korban. hubungan antara saya dengan kuasa kendalikan korban. Saya putuskan, Saya putuskan, saya putuskan saya putuskan semua hubungan dengan mereka semua hubungan dengan mereka yang pernah menindas saya, yang pernah menindas saya, menganiaya saya, menganiaya saya, dan pengaruh timbal baliknya. dan pengaruh timbal baliknya. Sekarang kami deklarasikan. Sekarang kami deklarasikan. Saya deklarasikan. Saya deklarasikan. Saya adalah anak dari Raja segala raja. Saya adalah anak dari Raja segala raja. Saya diciptakan menurut gambar dan rupanya. Saya diciptakan menurut gambar dan rupanya. Agar menjadi orang pribadi yang pantas dan terhormat. Agar menjadi orang pribadi yang pantas dan terhormat. Saya dicintai dan disayangin Allah Bapa. Saya dicintai dan disayangi Allah Bapa. Saya percaya. Saya percaya. Yang Ia berikan padaku. Yang Ia berikan padaku. Adalah masa depan yang indah. Adalah masa depan yang indah. Dan penuh pengharapan. Dan penuh pengharapan. Mulai hari ini. Mulai hari ini.
Saya mau berjalan di atas destiny saya. Saya mau berjalan di atas destiny saya. Dan jalan dari panggilan kerajaan Allah. Dan jalan dari panggilan kerajaan Allah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya berterima kasih saya berterima kasih buat kuasa-Mu buat kuasa-Mu dan kasih-Mu dan kasih-Mu yang tidak pernah menyerah yang tidak pernah menyerah dan tidak berkesudahan. dan tidak berkesudahan. Saya berterima kasih atas pertolongan-Mu Saya berterima kasih atas pertolongan-Mu yang telah membuat pilihan yang tepat. yang telah membuat pilihan yang tepat. Hatiku sekali lagi dikuatkan Hatiku sekali lagi dikuatkan untuk kepercayaan saya padamu untuk kepercayaan saya padamu dan hidupku sepenuhnya tunduk kepadamu. dan hidupku sepenuhnya tunduk kepadamu. Kami sudah serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami sudah serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu. Engkau akan mengubah hidup kami menjadi semakin baik, Kau akan mengubah hidup kami menjadi semakin baik, semakin indah, semakin indah, bahkan menjadi berkat bagi semua orang. bahkan menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Oh, haleluya.